Kita mulakan suratul Ahzab mulai daripada ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang lelaki muslim. Sesungguhnya orang-orang lelaki muslim. Wal muslimat, dan orang-orang perempuan muslim. Wal mu'minin, dan orang-orang lelaki mukmin. Wal mu'minat, dan orang-orang perempuan mukmin. Wal qanitin, dan orang-orang lelaki yang taat. Wal qanitat, dan perempuan-perempuan yang taat. Wassadiqin, dan lelaki-lelaki yang benar. Wassadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar. Wassabirin, dan lelaki-lelaki yang sabar. Wassabirat, dan perempuan-perempuan yang sabar. Wal khashiin, dan lelaki-lelaki yang merendah diri. Wal khashiat, dan perempuan-perempuan yang merendah diri. Wal mutasaddiqin, dan lelaki-lelaki yang bersedekah. Wal mutasaddiqat, dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Wassaimin, dan lelaki-lelaki yang berpuasa. Wassaimat, dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizin, dan perempuan-perempuan yang memelihara perempuan pula. Dan lelaki-lelaki yang memelihara. Hafizin, wal hafizin, dan lelaki-lelaki yang memelihara furujahuna, akan kehormatan mereka. Wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang memelihara. Wazzakirin, dan lelaki-lelaki yang ingat. Yang ingat Allah, akan Allah.
Kasiro banyak-banyak. Wadzakirat dan perempuan-perempuan yang ingat. A'adda telah ia sediakan Allahu oleh Allah lahum bagi mereka maghfiratan keampunan wa ajron dan ganjaran azima yang besar. Baik, saya masuk mula. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim, orang-orang lelaki muslim, wal muslimat dan orang-orang perempuan muslim. Wal mu'minin wal mu'minat dan orang-orang lelaki mukmin dan orang-orang perempuan mukmin. Wal qanitin wal qanitat dan orang-orang lelaki yang taat dan perempuan-perempuan yang taat. Wassadiqina wassadiqat dan lelaki-lelaki yang benar dan perempuan-perempuan yang benar. Wassabirina wassabirat dan lelaki-lelaki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat dan lelaki-laki yang merendah diri dan perempuan yang merendah diri. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat dan lelaki-laki yang bersedekah dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat dan lelaki-laki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum dan lelaki-laki yang memelihara akan kehormatan mereka. Wal hafizat dan perempuan-perempuan yang memelihara. Wazakirinallaha katsira dan orang-orang yang ingat akan Allah banyak-banyak. Dan orang-orang lelaki dan lelaki-laki yang ingat akan Allah banyak-banyak. Wazakirat dan perempuan-perempuan yang ingat. Adallahu lahum maghfiratan telah menyediakan ia oleh Allah bagi mereka keampunan wa ajran dan ganjaran azima yang besar. Ya. Kalau kita tengok pada susunan ayat ini, yaitu perkataannya kebanyakan menggunakan isim fa'il. Ya. Muslimin isim fa'il untuk muzakkar, muslimat untuk muannas, mukminin, mukminat. Mana isim fa'il yang guna mim, artinya dia berasal daripada rubai, 4 huruf. Ya, sebab itu digunakan mim. Kalau seorang muslim, ya, kalau ramai muslimin, ya, kalau perempuan muslimah, kalau jamak muslimat, ya. Kemudian, ya, yang tidak menggunakan mim isim fa'il, contohnya qanitin, qanitat. Dia tidak gunakan mim, artinya dia daripada 3 huruf. Dia nak beza isim fa'il daripada 4 huruf dan 3 huruf. Ya. Jadi, qanitin tidak guna mim. Ya, artinya dia daripada 3 huruf. Sadiqin, sadiqat juga dia bukan daripada 4 huruf. Dia daripada 3 huruf. Kemudian, sabirin, sabirat. Ya, pun sama daripada 3 huruf. Khasi'in, khasi'at sama 3 huruf. Mutasaddiqin, mutasaddiqat gunakan mim. Ini dah 4 huruf. Ya. Ini kalau mutasaddiqin ni dia kurangnya bukan 4 huruf ni. Ya, dia dah 5 huruf ni. Ya, itasaddaqa, tasaddaqa ya tasaddaqu. Ya. Mutasaddiqun, mutasaddaqun. Ya, jadi dah lebih daripada 3 huruf. Ya. Sama dengan mutasaddiqat, ya.
Sama dengan mutasaddiqat, ya. Itu dah lebih daripada 3 huruf. Was-shaimin, tu tak ada guna mim. Shaimin, shaimat. Tu 3 huruf. Hafizin, hafizat. Tu pun 3 huruf. Zakirin, zakirat. Itu juga 3 huruf. Ya, daripada isim fa'il 3 huruf, ya. Maghfiratan, itu masdar, ya, bukan maghfiratan tu isim fa'il, bukan. Maghfiratan tu, ya, adalah masdar, ya. Baik. Tengok ya, pada ayat ini, kalau nak ikutkan, ya, inilah jodoh yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Kalau dapat ada sifat lelakinya, perempuannya macam ni, inilah jodoh yang baik sekali. Ya, Allah akan sediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Ya, lelaki muslim, perempuan muslim, laki mukmin, perempuan mukmin, perempuan laki taat, perempuan taat, laki jujur, perempuan jujur, laki sabar, perempuan sabar, laki merendah diri, khusyuk tu merendah diri, perempuannya pun sama, ya. Lakinya suka sedekah, perempuannya pun sama. Laki suka puasa, perempuannya pun sama juga. Ya, kemudian laki memelihara kehormatannya, perempuan pun sama juga, ya. Dan lelakinya, ya, ingat Allah banyak-banyak, perempuannya pun ingat Allah. Jadi kan cantik ni, ya, kalau jodoh macam ni, ya. Tapi susahlah nak cari, ya. Banyak kekurangannya. Ya. Kalau menepati macam ni, memang cantik sangatlah, ya. Tapi tak semuanya, ya, ada ciri-ciri keseluruhan itu, ya. Baik, ya, kita sambung lagi ayat yang ke-36. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, yang ni ada tak dia punya tulisannya? Ada? Tak ada juga? Lahumul khair. Okey. Cantikkan maknanya. Wa makana, dan tiada adalah ia, li mukminin, bagi seorang mukmin, sebagi seorang lelaki mukmin, wala, dan tidak, mukminatin, seorang perempuan mukmin, iza, apabila, qada, telah memutuskan ia, Allahu, oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, amron, akan satu urusan, bahawa, yakuna, adalah ia, lahum, bagi mereka, al-khiyarah, pilihan, min, daripada, amrihim, urusan mereka. Yang ni ada, ya, waman ya'si ni ada, ya. Waman, dan barang siapa, ya'si, ia mendurhakai, Allah, akan Allah,
wa rasulahu dan rasulnya, faqad maka sesungguhnya, dalla telah sesat ia, dolalan kesesatan, mubina yang terang. Saya masuk semula ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tiada adalah ia bagi seorang mukmin lelaki dan tidak seorang mukmin perempuan. Iza, apabila qadallahu wa rasuluhu amran, apabila telah memutuskan ia oleh Allah dan Rasulnya akan satu urusan atau satu perkara atau satu perintah, ya. An yakuna, bahawa adalah ia lahum bagi mereka khiyarah, pilihan, min amrihim, daripada urusan mereka, ya. Ayat ini kena dipahami bahawa kalau Allah dan Rasulnya dah putuskan satu perintah, ya, kita tidak boleh cari helah, ya, cari pilihan lain, tak boleh, ya. Contoh dalam kisah ayat ini, iaitu kisah mengenai tentang, ya, isteri Zaid, ya. Zaid ni adalah anak angkat Nabi. Kemudian, ya, Zaid sudah bercerai dengan isterinya, ya. Lalu, ya, diperintahkan, ya, Nabi mengahwini, ya, Zainab, isteri Zaid itu, Zainab, ya, untuk, ya, diperintahkan untuk Nabi diperintahkan untuk mengahwini Zainab. Maka, ya, Nabi pun berkahwinlah kepada Zainab. Jadi sudah tentu orang musyrikin masa itu, ya, membuat fitnah. Katanya Nabi mengahwini anak sendiri, ya. Jadi sebenarnya di situ nak memecahkan adat jahiliyah. Adat jahiliyah, anak angkat dianggap anak betul, anak sendiri. Jadi untuk memecahkan adat jahiliyah tadi, Allah perintahkan Nabi suruh mengahwini Zainab yang sudah diceraikan oleh Zaid. Nak menunjukkan bahawa anak angkat itu bukan anak sendiri. Ya, anak angkat tetap anak angkat. Bukan darah daging sendiri. Sebab itu dia punya isteri anak angkat itu, ya, dia punya bapa angkat boleh mengahwininya kalau diceraikan. Inilah Nabi diperintahkan berbuat demikian supaya apa? Supaya memecahkan adat jahiliyah yang selama ini mengatakan anak angkat anak sendiri. Jadi pecahlah adat itu. Iaitu orang mukmin lelaki atau mukmin perempuan, dia tidak boleh menghalang kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul satu urusan, satu perkara, dia tidak boleh cari pilihan atau cari helah. Ini dia punya dalil, ya. Macam kita lah kalau sekarang ini, ya, kita dah nampak, ya, bahawa itu dalil daripada Quran, itu dalil daripada hadis. Kita cari helah juga, nak mengelak daripada hukuman itu. Itu maknanya kita telah mencari pilihan, jadi salah hukumnya, ya. Artinya keputusan Allah hukum macam ni. Kita cari pilihan lain, ubah, ya. Contohnya misal katalah, ya, potong tangan. Potong tangan itu dalam Islam ada untuk menjadikan pengajaran kepada mereka supaya jangan mencuri. Seandainya mencuri itu sudah melebihi daripada had dia. Jadi mengikut Islam adalah potong tangan. Tak boleh potong tangan. Nanti potong tangan ni seorang orang semua tak ada tangan. Kita cari helah, cari pilihan macam tu. Ini artinya kita sudah mengkufuri perintah Allah. Ya, sebab itu, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa ia menderhakai akan Allah dan Rasulnya,
faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh telah sesat ia kesesatan yang jauh. Ini kalau nak tahu ayat ni, ya. Itulah maksudnya, ya. Jadi walaupun asalnya kisahnya ialah Nabi dengan Zainab, ya, ayat ini keumumannya macam tu. Kalau Allah dan Rasul dah perintahkan satu perkara, dah putuskan satu perkara, ya, kita tak boleh cari helah lain, ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-37. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Dan ingatlah di waktu. Taqulu, engkau berkata, lillazina, kepada orang yang an'ama, telah memberi nikmat ia, Allahu, oleh Allah, alaihi, atasnya, wa an'amta, dan telah memberi nikmat engkau, alaihi, atasnya, amsik, tahanlah oleh engkau, alaika, atas engkau, zaujaka, akan isteri engkau, wattaqi, dan takutlah oleh engkau, Allah, kepada Allah, wa tukhfi, dan engkau sembunyikan, fi nafsika, dalam diri engkau, ma, akan apa yang, Allahu, Allah, mubdihi, yang menyatakannya, yang menampakkan akannya, wa tahsya, dan engkau takut, annas, akan manusia, wallah, dan Allah, ahaku, lebih patut, an, bahawa, tahsyahu, engkau takuti akannya, falamma, maka manakala, qada, telah memutuskan ia, Zaidun, oleh Zaid, minha, daripadanya, wataron, dengan kemahuan, zawwajnakaha, panjang, ya, zawwajnakaha, telah kami
nikahkan akan engkau kepadanya. Telah kami nikahkan akan engkau kepadanya. Likai supaya la tidak yakuna ia ada alal mukminin atas orang-orang yang beriman harajun keberatan fi pada azwaji istri-istri ada ihim anak-anak angkat mereka. Iza apabila qadau telah memutuskan mereka minhunna daripada mereka wataron dengan kemahuan. Wakana dan adalah amrullah urusan Allah maf'ula yang diperbuat. Baik, saya masuk dulu ya. Wa taqulu lilladzi an'amallahu alaihi, dan ingatlah di waktu engkau berkata kepada orang yang telah ia memberi nikmat oleh Allah ke atasnya. Orang yang diberi nikmat itu ialah Zaid, ya. Nikmat itu ialah Zaid itu Islam. Itu nikmat yang Allah telah berikan. Wa an'amta alaihi, dan telah memberi nikmat engkau atasnya. Maknanya Nabi telah membeli Zaid dulu hamba maka Nabi beli dan dimerdekakan. Itu nikmat Nabi telah menikmatkan kepada Zaid daripada hamba Nabi sudah merdekakan dia Amsik alaika zaujaka, tahanlah oleh engkau atas engkau akan isteri engkau. Maknanya Nabi tak menyuruh Zaid engkau engkau cerailah, engkau ceraikan isteri engkau, tak. Nabi menasihatkan time dia tidak sepahaman, Nabi kata Nabi tahanlah isterimu. Maknanya jangan kau ceraikan, tahanlah. Nabi nasihatkan supaya jangan bercerai. Jadi orang-orang yang ambil kesempatan ni menceritakan Nabi menyuruh Zaid ceraikan untuk didapat kahwini isteri Zaid. Ini salah pandangan ni. Sebab itu Quran memberitahu Nabi sendiri suruh menyuruh Zaid supaya dia tahan isterinya, jangan ceraikan. Wattaqillah, dinasihatkan lagi, dan takutlah oleh engkau kepada Allah. Tapi oleh kerana dah tak sepahaman, akhirnya mereka bercerai juga, Zaid dengan Zainab ni. Kemudian diterangkan watufi fi nafsika ma Allah mubdi, dan engkau sembunyikan dalam diri engkau apa yang Allah yang menyatakan akannya, atau menerangkan, atau menampakkan pun boleh, yang menampakkan akannya. Maknanya perkara ini Nabi sembunyikan, tapi Allah nampakkan juga hal ini. Wa tahsyan nas, dan kau takut akan manusia. Mana Nabi takut nanti orang-orang akan mengata apalah Muhammad ni, anak angkat sendiri dikahwini. Nabi takut nanti orang-orang cakap macam itu. Kata Allah, wallahu ahaku an tahsyahu, dan Allah lebih patut bahawa engkau takuti akannya. Engkau nak takut manusia ke takut Allah? Falamma qada Zaidun, maka manakala telah memutuskan ia oleh Zaid. Zaid putuskan di mana? Zaid ceraikan. Manakala Zaid menceraikan isterinya minha daripadanya wataron dengan kemahuan. Dengan kemahuan Zaid, bukan disuruh oleh Nabi.
zawwajnaka hal telah kami nikahkan akan engkau kepadanya. Allah sendiri yang menikahkan Nabi ya kepada Zainab ya. Likailah yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak ia ada atas orang beriman keberatan fi azwaji ihim, pada isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Jadi supaya hal ini tidak jadi keberatan kepada orang-orang mukmin ya, tentang anak-anak angkat, isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Sebab selama ini orang musyrikin Mekah, anak angkat tu anak sendiri, tak boleh dikawini. Jadi Nabi pecahkan adat itu. Allah perintahkan untuk memecahkan adat itu. Ya. Jadi supaya orang mukmin tidak keberatan dan faham. Iza qadau, apabila telah memutuskan mereka minhunna, daripada mereka, wataron, dengan kerelaan atau dengan kemahuan. Maknanya ya, siapa-siapa pun yang punya anak angkat, kalau seandainya dia bercerai, ya, bapa angkat dia nak kahwin dengan anak angkat itu atau isteri anak angkat itu, tidak ada salahnya kalau seandainya sudah diceraikan. Qadau tu maknanya telah memutuskan mereka, maknanya dah diceraikan ya, dengan apa? Kemahuan. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah urusan Allah itu yang diperbuat ya. Inilah cerita kisah macam mana ya, Nabi mengahwini anak angkat ni sebenarnya ya atas perintah Allah Ta'ala. Nabi takut ya nanti orang mengata, tapi Allah sudah bagi tahu, engkau takut Allah manusia ke takut aku ya. Jadi Nabi pun ya nikahilah Zainab, dan pecahlah adat jahiliyah yang selama ini anak angkat itu anak sendiri ya, adalah seperti anak sendiri ya. Tak boleh dinikahi ya. Okey, sekadar itu untuk Quran ya. Kemudian kita tengok pada sorob, latihan sorob hari itu dibagi apa dia? Latihan sorob. Ya. Humasi ya. 5 huruf lagi. Okey. Tahammala ya. Lagi mudhari tahammala lain. Tajahala. Okey. Tajahala lagi. Tabaro lagi. Dan kosama lagi. Izraqqa. Okey, cuba buat tahammala. Tahammala lagi. Tak ada ya lagi. Tahammulan. Tahammulan. Lagi. Lagi. Ya. Okey, saya ulang ya. Tahammala ya tahammalu, tahammulan, tahammala tatahammal, mutahammilun, mutahammalun. Yang kedua, tajahala. Lagi. 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 Okey, saya ulang ya. Tajahala ya tajahalu, tajahulan, tajahala tatajahal. Tajahal la tatajahal, mutajahilun, mutajahalun. Iktabaro. Lagi. 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 Dah tak tabir lagi. Lagi. Okey. Iktabaro ya'tabiru, iktibaron, iktabir la ta'tabir, muktabirun,
Muktabarun. Ya, okey. Nombor 4. Inkosama. In ke bawah. In. Hmm. 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 Kosimun ko. Ya. In kosama yan kosimu inkisaman. In kosim latan kosim mun kosimun mun kosamun. Lagi? Ya, ulang balik. Izraka. Ya. Hmm. Ya. Bukan muz. Muzrakun. Tak ubah, sama. Sama. Begitu juga dengan madi dengan amar sama. Untuk nombor 5. Izraqqa yazraqu izriqaqan izraqqa la tazraqqa ya muzraqun muzraqun ya. Yang dua tengok fi'il madinya. Fi'il madinya kan ada ta. Ta tu ta fi'il, macam nombor 1 nombor 2 kan ada ta kan. Jadi bila ada ta tu ta fi'il, kemudian ditambah ta domir, la ta. Jadi 2 ta lah. Macam yang tak ada ta pangkal itu tak boleh tambah 2 ta. Sebabnya ta yang kita nak letak tu maknanya engkau, jangan engkau. Kan? Jadi yang nombor 1 nombor 2 tu ta fi'il, bukan ta domir. Bukan ganti nama. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu tak ada ta. Latan kosim. Dia tak ada latatan kosim, tak ada ya. Latan kosim. Sama. Nombor 1, nombor 2 tu lah sebab ada ta dia. Itu sebab itu tambah lagi ta. Ya. Ada tak latihan itu latihan yang kedua kan? Ada kedua. Okey. Yang kedua. Tak apa, saya akan bagi latihan yang ketiga sekali lagi sebagai memahirkan. Nanti bab humasi lagi, ya. Saya akan hantar nanti, iaitu bab humasi, ya, iaitu sama dengan yang tadi ada 5 bentuk. Ya, 5 bentuk. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallah.